Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Kuis Pintar Ayat. Seperti biasa, apa saja yang kita pelajari, kita ingin mencapai objektifnya. Pada hari ini, objektifnya cikgu harap anak-anak murid dapat mengenal pasti dan membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang berdasarkan kemahiran iaitu kemahiran tata bahasa. Lihat paparan gambar ini. Gaya 3 orang berjalan kaki. Gambar pertama dan gambar kedua secara logiknya inilah normal. Kaki di bawah, tangan di atas. Gaya terpulang. Tetapi kita lihat gambar yang ketiga ni. Ini dah terbalik. Tangan di bawah, kaki di atas. Bila dah terbalik ni, kita gunakan istilah songsang. Mungkin kamu pernah dengar. Ibu kamu berbual ataupun bercakap sesuatu pada ayah ataupun pada jiran, bayi ni songsang lah. Mungkin kamu pernah dengar. Nanti kita akan belajar ni, apa maksud songsang. Terlebih dahulu, mari kita lihat dulu nota ringkas yang cikgu berikan kepada kamu supaya kamu lebih faham apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada dua, ayat susunan songsang dan ayat susunan biasa. Kita ambil yang biasa kita dengar dulu. Ayat susunan biasa iaitu subjek dan predikatnya. Subjek di depan, predikat di belakang. Ayat susunan biasa bagi ayat tunggal. Kedudukan subjek adalah di hadapan predikat. Subjek di hadapan, predikat di belakang. Manakala ayat susunan songsang pula, kita lihat di sini. Ayat susunan songsang ialah ayat yang telah melalui proses pendempanan predikat. Predikat di depan, subjek di belakang. Dia dah terbalik. Macam budak tadi, berjalan kaki di atas, tangan di bawah. Termasuk dia terbalik. Unsur yang dikedepankan itulah yang hendak diberi penekanan ataupun diberi penegasan. Ini baru nota. Melalui contoh, kita akan lebih faham. Ini contoh ayat. Susunan biasa dan susunan songsang. Tengok contoh yang pertama. Pelajar itu sangat rajin. Susunan songsang, kita terbalikkan dia. Sangat rajin pelajar itu. Nombor dua, rasa buah itu enak sekali. Enak sekali rasa buah itu. Pegawai itu masih belum sampai. Masih belum sampai pegawai itu. Razak sungguh bernasib baik. Sungguh bernasib baik Razak. Pendaki itu berjaya juga akhirnya. Berjaya juga akhirnya pendaki itu. Ini adalah beberapa contoh untuk memberikan pemahaman kepada kamu bagaimana ayat biasa apabila ditukar menjadi ayat songsang. Mari kita lihat buku teks bersama-sama untuk lebih faham tentang apa yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Zara dipilih menjadi penjaga masa bagi pertandingan pintar bahasa. Sebagai penjaga masa, Zara juga bertanggungjawab menerangkan peraturan pertandingan. Hentian 1. Susun suai. Masa diberi adalah selama 2 minit. Susun perkataan berikut menjadi ayat. Yang pertama, susunan biasa. Yang kedua, susunan songsang. Berdasarkan perkataannya iaitu peralatan menyimpan arif dan sukan. Seterusnya, penjaga masa akan membunyikan loceng apabila masa tamat. Setiap kumpulan perlu bergerak ke hentian seterusnya. Setiap kumpulan dibenarkan bergerak dahulu jika berjaya menghabiskan aktiviti lebih awal. Pasukan yang telah selesai menjawab soalan perlu segera menyerahkan kad jawapan kepada pencatat masa. Seorang guru memberikan penerangan supaya lebih jelas. Seterusnya, semasa hentian yang kedua, aktivitinya iaitu kenal pasti ayat. Masa diberi ialah selama 3 minit. Tandakan palang pada susunan ayat berikut sama ada ayat susunan songsang atau ayat susunan biasa. Ada 5 ayat iaitu azim ke bilik guru. Yang nombor 2, mencatat buku yang dipinjam perpustakaan itu. Yang ketiga, sangat cantik beg Atikah. Yang keempat, dari kantin Zana dan rakan-rakannya. Yang kelima, ketua kelas itu Abdul Hakim. Dan yang keenam, perlu membersihkan kelas semua murid. Berdasarkan ayat ini, pilih yang mana susunan biasa dan mana pula susunan songsang.
Semasa di hentian yang ketiga pula, murid dikenaki membina ayat. Masa diberi 5 minit. Sebab nak bina ayat lebih susah. Sebab tu masa 5 minit. Tukar susunan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Ada 5 ayat diberi iaitu guru ibunya. Nombor 2, ke perpustakaan Zara. Ketiga, murid itu sangat rajin. Keempat, sungguh menyeronokkan buku cerita itu. Dan yang kelima, Pak Cik Saleh membeli jam baharu di pasar raya. Okey, cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan yang pertama di hentian yang pertama ini, iaitu susun suai. Susun perkataan berikut menjadi ayat. Berdasarkan peralatan menyimpan arif sukan, buat ayat susun supaya menjadi ayat susunan biasa dan lagi satu ayat susunan songsang. Telah pun bersedia? Para peserta, mula. Mari kita lihat jawapannya. Adakah anda betul ataupun salah? Ayat susunan biasa. Arif menyimpan peralatan sukan. Agak mudah. Nombor 2. Susunan songsang. Ini kita akan tengok. Menyimpan peralatan sukan alif. Itu jawapan dia. Sila bersedia untuk menjawab latihan di hentian yang kedua. Kenal pasti ayat. Boleh mula sekarang. Mari kita bincang jawapan di hentian yang kedua iaitu kenal pasti ayat sama ada ayat susunan biasa ataupun ayat susunan songsang. Nombor 1. Azim ke bilik guru. Ayat susunan biasa. Mencatat buku yang dipinjam pustakaan itu. Ayat susunan songsang. Dia kalau bukan nama, bukan subjek di hadapan, dia akan jadi susunan songsang. Itu clue dia kalau kamu tengok di sini. Nombor 3. Sangat cantik beg Atikah. Itu susunan songsang. Nombor 4. Dari kantin Zana dan rakan-rakannya juga songsang. Ketua kelas itu Abdul Hakim, susunan biasa. Dan yang keenam, perlu membersihkan kelas semua murid, susunan songsang. Kalau kamu pernah dengar, ayat murid itu sungguh cantik. Cantik sungguh murid itu. Juga betul. Dia terbalikkan saja. Sekarang, bersedia untuk di hentian yang ketiga. Bina ayat. Anda diberi masa 5 minit. Boleh mula sekarang. Mari kita bincang jawapan di hentian ketiga iaitu latihan membina ayat. Nombor 1, guru ibunya. Jawapannya ialah ibunya guru. Nombor 2, ke perpustakaan Zara. Jawapannya Zara ke perpustakaan. Nombor 3, murid itu sangat rajin. Sangat rajin murid itu. Nombor 4, sungguh menyeronokkan buku cerita itu. Buku cerita itu sungguh menyeronokkan. Nak tahu, kena bacalah buku cerita. Apa yang menyeronokkan? Adakah cerita sang kancil dengan sang arnab dengan sang kura-kura? Baca. Nombor 5. Pak Cik Saleh membeli jam baharu di pasar raya. Membeli jam baharu Pak Cik Saleh di pasar raya. Ingat perkataan baru dengan baharu. Baru ialah masa. Baru sebentar tadi saya terkentut. Baru, kalau baharu ialah benda, kereta baru, rumah baru, jam baru, telefon bimbit baru. Okay. Itulah jawapan untuk di hentian yang ketiga. Sebagai rumusan dan penutup pada hari ini, yang kita telah belajar lagi, fokusnya berkaitan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Susunan biasa, cikgu rasa, itulah yang kita cakap berhari-hari. Cuma, kadang-kadang ikut dialek. Ada orang dia bercakap, lorat utara, hang nak pergi mana? Kalau dialek Negeri Sembilan, dialek Negeri Kelantan dan sebagainya, itu dialek. Tapi kalau percakapan harian biasa, susunan biasa. Yang kita belajar hari ini adalah susunan songsang. Terbalikkan. Bukan kata ayat tu salah. Jadi, kalau cikgu bagi latihan, pilih ayat-ayat susunan songsang. Jangan kamu kata, cikgu salah lah. Songsang kita terbalikkan. Ingat tadi gambar, kaki di atas, tangan di bawah. Okay, memang ada orang berjalan begitu. Okay. Bahasa Melayu pun ada ayat susunan songsang. Kamu akan sambung latihan ini pada darjah 5, darjah 6, seterusnya ke sekolah menengah. Sehinggalah kamu betul-betul menguasai. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi bersama cikgu dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua.